Okay, so Madam start lah. Kalau ada suara yang putus-putus, tolong bagi tahu in advance lah. Okay, untuk hari ini, as promised, kita akan belajar pasal redox, okay, pengoksidaan dan penurunan. Kalau kamu sudah buat kamu punya buku modul, sepatutnya kamu sudah tahulah apa itu takrifan redox. Okay, untuk hari ini Madam just akan perkenalkan dia punya takrifan. Okay, kita tidak akan masuk in-depth pasal pemindahan elektron pada suatu jarak sebab itu akan ambil masa yang agak panjang untuk Madam explain sebab Madam kena gunakan simulasi, Madam kena lukis. Okay, but itu kita akan buat nantilah. Untuk hari ini dia akan lebih kepada takrifan apa itu redox. Dia memang betul-betul pengenalan lah. Okay, so first thing first kita akan tengok di sini. Hopefully kamu ada tengok nota yang Madam bagi. Siapa-siapa yang tidak dapat tengok nota tu, Madam ada bagi option untuk kamu tengok gambar, right? So hopefully tiada masalah. Okay, so kita tengok di sini, ini adalah pengoksidaan dan penurunan. Okay, Madam ada buat double bubble map, okay, ataupun peta bui berganda untuk kamu tengok. Okay, peta bui berganda ni hopefully by now kamu sudah tahu macam mana buat. Okay, Madam mau suruh kamu buat tapi takut nanti nak ada, entah mungkin kamu lupa ataupun kamu tak tahu macam mana buat, so Madam buat sekali lagi supaya kamu tengoklah. Alright, peta bui berganda ataupun peta Eyting, this is Eyting map. Okay, so again bila kamu buat Eyting ataupun peta bui berganda, okay, benda ni kena guna bulatan. Alright, and if you notice dia tiada hiasan. Okay, dia mesti ada frame of work di luar untuk kamu tulis kamu punya reference dan juga kena ada tajuk. Okay, so this is a proper double bubble map. Kalau kamu mau buat nota lepas ni, kalau kamu mau buat Eyting map, tolong prefer betul-betul macam mana cara buat, bukan buat suka hati ya. Right, so Madam akan perkenalkan apakah itu redox. So redox itu datang daripada perkataan reduction dan juga oxidation. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu dia gabungan antara pengoksidaan dan penurunan. Kenapa dia gabungkan menjadi redox adalah reasonnya adalah benda ni adalah satu tindak balas kimia yang berlaku serentak ataupun spontaneously. Kalau ada pengoksidaan, di sebelah dia mesti ada penurunan. Dia tidak boleh pengoksidaan sahaja, dia mesti pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Okay, so itu untuk definition. Di mana ada pengoksidaan, di situ ada penurunan. Di mana ada penurunan, di situ ada pengoksidaan. Kamu kena faham yang itu dululah. Okay, so untuk takrifan, macam mana kamu identify sesuatu tindak balas itu adalah tindak balas redox. Okay, kamu kena tengok 4 benda. Okay, so ini adalah benda yang selalunya Madam akan bagi tahu kamu untuk hafal satu bahagian sahaja, and bahagian yang sebelah itu of course adalah vice versa. Okay, takrifan untuk pengoksidaan adalah bila sesuatu bahan itu mengalami pertambahan oksigen, pengurangan hidrogen, okay, pengurangan elektron ataupun pertambahan nombor pengoksidaan. Okay, so kalau kamu hafal untuk pengoksidaan, obviously kamu boleh faham apa itu penurunan sebab dia vice versa, semuanya terbalik. Okay, kalau macam pengoksidaan pertambahan oksigen, untuk penurunan pengurangan oksigen lah. Okay, so ini adalah dia punya takrifat. Kamu kena tahu keempat-empat. And usually keempat-empat ini sepatutnya ikut urutan yang diberi. Okay, you will always start dengan oksigen, kemudian baru kamu tengok hidrogen, kamu tengok elektron, dan lastly kamu akan tengok nombor pengoksidaan. But sometimes soalan akan bagi directly, dia akan bagi tahu kamu ataupun dia akan minta directly, terangkan berdasarkan perubahan elektron ataupun terangkan berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Itu adalah contoh soalan yang selalu diberilah. Okay, so far untuk takrifan redox ada masalah? Tidak. Alright, so this one is very easy tapi kita akan tengok one by one. So actually ini adalah benda yang sama dalam buku teks dan juga buku kerja kamu, tapi disebabkan terlampau banyak pages, so Madam simplifykan kepada benda yang lebih ringkas lah. Right, so ini cara menghafal lah. Okay, tapi ada juga sometimes, okay, orang akan tukar. Usually orang akan guna H-O-N-E, okay, hon. Tapi kalau Madam akan ubah kepada ni, oh hell no.
Okay, sebab ini adalah urutan dia. Always start with oxygen, always end with oxidation number. Okay, so ini simplification, kamu boleh nampak tambah, tolak, tambah. So of course di sebelahnya vice versa lah, terbalik. So always ikut urutan. Even dalam perbincangan ni pun kita akan ikut urutan. We will start daripada oksigen, hidrogen, elektron dan eventually kita akan pergi kepada nombor pengoksidaan. So yang paling panjang di sini adalah nombor pengoksidaan. So kita tengok oksigen dulu. Okay, so again, definition untuk pengoksidaan adalah pertambahan oksigen. Definition untuk penurunan adalah kehilangan oksigen. So ini adalah salah satu contoh. Apabila magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida, magnesium akan mengalami pengoksidaan sebab dia menerima satu oksigen, manakala karbon akan mengalami penurunan sebab dia kehilangan oksigen. Okay, so bila kita bercerita pasal tindak balas redox, of course kita kena explain dia melalui anak panah. Okay, so kamu tengok perubahan daripada magnesium kepada magnesium oksida. Di situ berlakunya pertambahan oksigen. Bila pertambahan oksigen, itu kita consider sebagai tindak balas pengoksidaan. Really sorry madam guna short form di sini, tapi short form dia dalam English lah. Tapi I don't think there's a problem with you lah, kamu boleh faham bahasanya. Alright, so di sini kamu diperkenalkan dengan dua perkataan baru, iaitu ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okay, so apa itu ejen pengoksidaan, apa itu ejen penurunan? Okay, ejen pengoksidaan, okay, ni ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami penurunan. Ejen penurunan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan. So dalam kes ini, magnesium mengalami pengoksidaan. So kita akan consider dia sebagai ejen penurunan. Karbon dioksida mengalami penurunan. So kita consider dia sebagai ejen pengoksidaan. Dia terbalik. Alright, kenapa karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan? Sebab dia mengalami penurunan. Itu jawapan yang selalu akan diminta kalau dia tanya, kenapa sesuatu benda itu adalah ejen? So, jawapan kamu, contoh kalau dia tanya kenapa karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan, jawapannya adalah kerana karbon dioksida mengalami penurunan. Right? So far boleh faham untuk the first one? Boleh. Alright, thank you for the response. Okay, so ini adalah contoh yang madam bagi. So kalau kita tengok di bawah, so this one madam kasih kosong untuk kita bincang bersama-sama lah. Okay, so let's look at this one. Kuprum 2 oksida bertindak balas dengan gas hidrogen untuk membentuk kuprum dan juga air. Siapa yang mengalami pengoksidaan? Nah guys, siapa yang mengalami pengoksidaan di sini? Hidrogen. Okay. Thank you very much. So yang mengalami pengoksidaan di sini adalah hidrogen. Mana sudah video ini? Ni. Alright. So yang mengalami pengoksidaan adalah hidrogen. Reason dia sebab ada pertambahan oksigen. Nah, kenapa sudah ni? Okay, so dia akan mengalami pengoksidaan. So dia adalah ejen penurunan. Okay, so kalau hidrogen mengalami pengoksidaan, kuprum 2 oksida akan mengalami Penurunan. Okay, penurunan. Okay, so kenapa dia mengalami penurunan? Sebab dia kehilangan oksigen. Okay, so dia mengalami penurunan. So dia adalah ejen apa? Ejen pengoksidaan. Okay, ejen pengoksidaan. Right. So far dia sangat senang untuk faham sebab kamu nampak di mana hidrogen itu berjalan ataupun di mana hidrogen itu pergi. Okay, so thank you very much for your response. So kita proceed kepada hidrogen. Okay, so far oksigen boleh faham kan, very easy. Cuma untuk hidrogen sepatutnya kamu kena sometimes akan ada confusion sebab orang punya mindset dia pertambahan. Okay, tapi untuk hidrogen, definition untuk pengoksidaan adalah bila sesuatu benda itu kehilangan hidrogen. Okay, so dalam kes ini hidrogen sulfida bertindak balas dengan klorin untuk membentuk sulfur dan juga asid hidroklorik. Okay, memandangkan hidrogen sulfida ini bertukar kepada sulfur.
Okay, dia kehilangan hidrogen. So dia mengalami pengoksidaan menjadikan dia sebagai ejen penurunan. Okay. Untuk klorin, memandangkan klorin bertukar kepada hidrogen klorida. So dia mengalami pertambahan hidrogen, itu menunjukkan berlakunya penurunan. Okay, so eventually dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Okay, ini so far rasanya boleh faham lah. It's very easy on this one. So kita tengok contoh di sini. So ini adalah contoh daripada buku teks Madam guna. Okay, so if you look at this one, kalau sebelum ni kamu nampak dia cuma ada 2 bahan dan 2 hasil, okay, in this case dia ada 3 hasil. Tapi hasil ketiga tu kita tidak consider. Okay, sebab kita considerkan kepada nitrogen dan kuprum sahaja. Okay, that is why dia macam ni. Okay, so kalau kita berdasarkan persamaan ini, siapa yang akan mengalami pengoksidaan? NH3. NH3 akan mengalami pengoksidaan. Kenapa? Sebab dia kehilangan hidrogen. Alright, very good. Sebab dia kehilangan hidrogen. Okay, so dia akan mengalami pengoksidaan. Dia akan menjadi ejen penurunan. Okay, so vice versa di situ. Kalau ini mengalami kehilangan hidrogen, okay, kuprum akan mengalami, ini bukan sepatutnya di kuprum ni. Sorry ya, di sini ada kesilapan, dia sepatutnya bukan di kuprum. Dia di air. Lagi yang suami dia punya ni, kejap ah. Alright. Dia sepatutnya di air. Okay, so di sini, case di sini, kalau yang tadi dia mengalami pertambahan, di sini dia, dia mengalami kehilangan, di sini dia mengalami pertambahan hidrogen. Okay, pertambahan hidrogen itu merujuk kepada penurunan dan itu adalah ejen pengoksidaan. Okay, so far senang kan untuk oksigen dan juga hidrogen? Senang. Okay, senang. Okay. Boleh lah. Alright, so kita proceed kepada elektron. Madam cuba cepat sikit lah sebab tengah hari sudah ni, mana tahu kamu lapar, panas lagi. Okay, so this is number 3. Kenapa number 3-nya hilang ni? Alright, so ini adalah yang ketiga. Okay, adalah berdasarkan perubahan elektron. This is a bit difficult compare dengan oksigen dan hidrogen. Sebab kalau oksigen dan hidrogen, kamu boleh nampak. Kamu boleh nampak dalam persamaan itu ada oksigen, kamu boleh nampak dalam persamaan itu ada hidrogen. But then, untuk elektron, kamu kena recall balik pembentukan ion yang kamu buat masa form 4. Okay, dalam sebatian, dalam pembentukan ikatan kimia. Right? Dan dalam masa yang sama, kamu kena hafal cas-cas ion yang terbentuk. Okay, so and this one memerlukan kemahiran kamu untuk master persamaan ion. I'm not sure kamu masih ingat lagi ke tidak persamaan ion, tapi kamu kena buat balik, kamu kena revise balik. Right. So di sini, okay, kalau daripada bentuk oksigen kita boleh nampak, tapi dia minta daripada elektron. Okay, so macam mana magnesium mengalami pengoksidaan? Kenapa oksigen mengalami penurunan? Okay, so explanation dia berada di bawah ni. So if you look at this one carefully, okay, magnesium menjadi magnesium oksida. Okay, daripada atom dia bertukar kepada ion. Okay, atom ini bertukar kepada ion positif dengan mendermakan 2 elektron. Okay, manakala oksigen menerima 4 elektron untuk membentuk 2 ion oksida. So tengok, this one adalah benda yang kamu patutnya sudah belajar masa form 4. You need to master this one. Okay, so kalau dia menderma, of course dia akan kehilangan elektron. So kehilangan elektron itu menunjukkan tindak balas pengoksidaan berlaku. So magnesium adalah ejen penurunan. Okay, daripada persamaan ini juga di bawah ni, kamu boleh nampak oksigen menerima elektron. So menerima elektron bermaksud pertambahan elektron.
pertambahan elektron itu akan membuat tindak balas itu menjadi tindak balas penurunan. Okey, dan dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Okey, so far so good. Ada masalah di sini? Tidak, madam. Tiada. Alright, so kita proceed di bawah. Okay, so this one madam tidak letak jawapan. So kita akan bincang bersama-sama lah. Okay, so siapa yang akan mengalami pengoksidaan? Adakah natrium ataupun klorin? Ada volunteer menjawab? Natrium kami itu. Natrium. Okay, natrium. Okay, so kalau kamu ragu-ragu mana satu yang akan mengalami pengoksidaan, mana satu yang akan mengalami penurunan, it's always best untuk kamu tulis dia punya keadaan asal. Natrium, dia akan berubah menjadi ion. Ion apa yang terhasil di sini? Na positif. Okay, Na positif. Right. Dalam masa yang sama, kita ada klorin. Klorin, madam tak boleh tulis sini, nanti kita tak boleh menconteng. Okay, sini. Kenapa dia nama hilang ni? Sekejap lagging so laptop madam ni. Okay, klorin akan menjadi ion. Ion apakah ini? Guys, ion apa yang di belakang ni? Klorin negatif. Oh, ini klorin. Cl itu adalah klorin. Ion klorida. Cl negatif. Okay, so untuk bila kita bicara pasal elektron, always write dari dia bentuk daripada atom kepada apa. Okay, this is always the best way. So daripada sini kamu boleh nampak atom natrium untuk membentuk ion positif dia akan menderma elektron. Okey, untuk klorin pula untuk menjadi ion negatif dia sepatutnya menerima 2 elektron. Okey, so daripada sini kamu tengok natrium menderma, klorin menerima. Kalau dia menderma elektron, dia akan mengalami apa? Pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. Pengoksidaan, yes. So always do this, then kamu tidak akan ada rasa ragu-ragu apa jawapannya. Okay, so manakan dia adalah pengoksidaan, so dia akan menjadi ejen penurunan. Okay, dalam masa yang sama memandangkan klorin menerima elektron, dia akan mengalami penurunan. Right, so ejen ini adalah ejen pengoksidaan. Right, so hopefully this one senang. Dan kita tengok the last part untuk elektron. Okay, any volunteer untuk buat explanation ni? Ada siapa-siapa mau volunteer? Sebelum madam pilih orang. Hai, tiada. Right, kalau tiada madam cuba pilih lah. Check. Mana si Harith? Harith, di manakah anda? Ya, madam. Harith, can you try and explain? It's okay, just try. Kalau ada masalah, then kita bincang bersama-sama lah. Kita tengok tu kuprum sulfat tu dulu. Okay, kuprum sulfat. Okay. Bila tengok dia punya hasil tindak balas, dia tinggal kuprum jadi maksudnya dia sudah dia sudah apa? Dia derma kata sulfur.
Tengok sini, macam mana kita mau tentukan dia derma atau dia terima. Kamu boleh nampak daripada ni bila kita tulis begini. Ada ya derma madam. Salah. Okay, so but Madam explain di sini okay, good try di sana. Tapi Madam bagi tahu di sini total dia kosong kan? Di sini total dia 2 positif. Okay, samakah dia punya jumlah cas? Tidak, madam. Bila dia tidak sama, kita cuma boleh tambah elektron. Okay, so kalau kamu cakap dia derma elektron, dia akan jadi, cas dia nak akan jadi sama. Sini 2 positif, sini 2 negatif. So, dia kurang sesuai. Right? So, Harith ini sepatutnya menerima elektron. Okay, sebab bila 2 negatif, kita tambah dengan 2 positif, dia akan jadi total dia kosong. Okay. Okay, so boleh nampakkan di situ. Okay, so teruskan. Terus tengok yang magnesium lagi. Kalau yang magnesium tu pula tukar jadi okay, magnesium bertukar jadi apa? Okay, ion. Berapa cas dia? Dua positif. Berapa cas? 2 positif, right? So, dia menerima ke menderma di sini? Dia menerima. Cuba tengok balik. Kalau tadi dia sedang menerima, sebetulnya ini menderma. Alright. Okay. It's okay, try and explain, tidak masalah. Macam, kalau elektron Yes. sebelah kanan dia akan menderma lah kan? Yes, konsep dia begini, kamu bagi sedekah guna tangan kanan. Okay, so kamu dapat pahala. Alright. Right. Mana sudah si Harith? Harith, come on, continue untuk explain. Sini boleh sampai tu. Nak boleh sudah. Okay, tapi lupa, Sir. daripada ini kau daripada okay, kau lupa sudah, it's okay lah. Tapi kau boleh nampakkan daripada dia punya penerimaan dan pendermaan elektron tu boleh nampak kan? Ya, madam. Boleh. Okay, thank you. So kita cuba cari talian hayat. Siapa yang paling bising ni? Iqbal. Iqbal, come on, teruskan. Kau bagi nama orang ni, Raman Irvin. Tapi kau pula yang tak berjawab. Sini kau, jawab. Tes. Okay. Dengar, madam. Okay, dengar. Oke, kalau yang apa nih, madam? CuSO4 nih kan? Situ kan, madam. Masa nih, mau dikeserang, madam? Siapa yang mengalami pengoksidaan? Kenapa dia mengalami pengoksidaan? Yang mengalami pengoksidaan, Cu. Hai. Oh, Cu lah, CuSO4. Okay, kalau kau cakap CuSO4 mengalami pengoksidaan, kenapa? Sebab dia kehilangan elektron. Kau tengok sini atas. Sekejap, mana sudah itu? Oh, MG lah. Tengok persamaan di atas ni. So siapa yang mengalami pengoksidaan? MG lah, madam. Okay, MG mengalami pengoksidaan. Kenapa dia mengalami pengoksidaan? Sebab dia kehilangan elektron. Okay, dia kehilangan elektron. So kita panggil dia sebagai agen penurunan. Agen penurunan. Alright. So sama. apa jadi dengan kuprum 2 sulfat? Apa jadi sama kuprum sulfat, 2 sulfat? Ya. Dia jadi kuprum lah, dia jadi atom. Okay, so pertukaran dia daripada kuprum 2 sulfat menjadi atom itu kita panggil sebagai tindak balas apa?
tindak balas pengoksidaan. Hai, kalau atas pengoksidaan, kenapa dibawa pengoksidaan lagi? Penurunan. 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 Okey, dia mesti kalau satu pengoksidaan, satu lagi penurunan. So, kalau di satu ni kehilangan elektron, apa jadi dengan kuprum 2 sulfat? Dia penambahan elektron. Penambahan elektron. So, dia adalah Agen pengoksidaan. Alright. Okay, thank you very much. Okay, thank you Iqbal. So, tengok kalau macam oksigen dengan hidrogen, of course directly kamu boleh nampak. Tapi bila kita buat pasal elektron, memang kamu kena buat dia punya setengah persamaan. Okay, daripada setengah persamaan tu baru kamu nampak siapa yang mendermakan elektron dan siapa yang menerima elektron. Okay, so that one settle. Dan kita tengok ni nombor 4. Nombor pengoksidaan. So this one bukan juga susah, tapi dia ada banyak syarat. Okay, so ini adalah simplification yang Madam tulis lah daripada buku teks yang beberapa muka surat. Buku modul kamu ada 2-3 muka surat. So ini overall ini je cerita dia sebenarnya. Okay, so untuk atom ataupun molekul, dia punya nombor pengoksidaan confirm adalah kosong. Contoh, molekul oksigen O2, nombor pengoksidaan dia total dia ada confirm kosong. Okay, kalau dia adalah atom, contoh magnesium. Okay, magnesium adalah atom, so confirm dia akan adalah kosong juga. Okay, untuk ion ringkas, for example ion ringkas adalah K positif. Okay, ini adalah ion ringkas, so nombor pengoksidaan dia adalah ikut charge yang di sini. So kalau dia positif, di sini pun positif 1. Right, so tengok beza bila kita tulis charge, okay, nombor baru positif ataupun negatif. Kalau nombor pengoksidaan, positif dan negatif dahulu, baru kamu tulis nombor. Okay, so ingat yang itu. And then di sini, total nombor pengoksidaan untuk sebatian adalah kosong. For example, kalsium karbonat. Ini adalah satu sebatian. Okay, memandangkan dia tidak charge di atas, so total dia adalah kosong. Okay, and then kita ada special case untuk hidrogen. Bila dia hidrogen, biasanya adalah positif 1. For example, kalau kita ada HCl, diminta kamu cari nombor pengoksidaan klorin. So, untuk cari nombor pengoksidaan klorin, kamu kena isi yang ini. So, hidrogen di sini adalah positif 1. Okay, kita akan consider sebagai positif 1. Sebab dia adalah hidrogen. Okay, special case, kalau hidrogen itu melekat pada kalau hidrogen itu melekat pada logam. Okay, yang paling selalu kita gunakan adalah aluminium hydrida. Okay, kalau hidrogen itu melekat pada logam, nomor pengoksidaan hidrogen itu akan menjadi negatif 1. Okay, tapi ini jaranglah ditanya. Okay, jarang ditanya, but you still need to know. Okay, kalau hidrogen itu melekat pada logam, dia menjadi hydrida. Okay, nomor pengoksidaan akan menjadi negatif 1. Okay, oksigen ataupun untuk oksida it's always negative 2. Okay, for example CO2. Okay, so nombor pengoksidaan untuk oksigen dalam sebatian ini adalah negatif 2. Okay, peroksida yang selalu kamu nampak, satu-satunya peroksida yang kamu belajar adalah H2O2. Okay, this is hydrogen peroksida. Okay, bila dia jadi peroksida macam ni, ini akan jadi negatif 1. Okay, and then unsur-unsur dalam ion polyatomik adalah sama dengan charge ion. Okay, ini kita akan tengok lepas ni lah. So, ini adalah syarat-syarat yang kamu kena identify. So, simply put, kalau sebatian itu ada charge, total dia adalah sama dengan charge. Kalau sebatian itu tiada charge, it's equal to 0. Okay, yang special cases macam hydrida dan peroksida ini jarang kita guna, right? Jarang ditanya, so janganlah risau betul. Okay, so let's look at the contoh. Okay, so selalunya bila kamu mengira daripada nombor pengoksidaan, kamu kena ada kemahiran untuk cari nombor pengoksidaan setiap bahan lah. Okay, so for example di sini, ini adalah kalium manganat. Okay, sepatutnya walaupun Madam tak bagi tahu kamu sepatutnya biasa sebut ini adalah kalium manganat 7.
Okay, so dari mana dapat 7 itu? Macam mana kamu buktikan 7 itu adalah nombor pengoksidaan bagi mangan? Okay, first thing first kita tengok ini adalah satu sebatian yang tidak bercas, which means total dia sama dengan kosong. Okay, so memandangkan ini total dia dengan kosong, then baru kita boleh slowly masukkan satu per satu. Okay, kalium ini adalah ion ringkas, so kita ambil charge dia positif 1. Okay, oksida di sini adalah negatif 2. Tapi memandangkan oksigen tu ada 4, kita letak 4 lah. Okay, so bila kita buat sini positif 1 dengan negatif 8, kamu akan dapat negatif 7. Okay, untuk mencari nombor pengoksidaan mangan, kita akan transfer ni ke sebelah. Macam matematik biasa, kamu akan dapat positif 7. Right, this is why kalium manganat ini kita panggil sebagai kalium manganat 7. Sebab 7 ini merujuk kepada nombor pengoksidaan mangan. Okay, nampak di situ? Boleh ikut yang ni? Ada apa-apa masalah? Boleh. Okay, boleh kan? Alright, so kita tengok lagi di bawah. Okay, ini adalah contoh kalau kita gunakan satu ion yang bercas. Okay, ini adalah contoh ion poliatomik. Okay, kenapa kita panggil sebagai ion poliatomik? Tengok, ini adalah ion ringkas. Ion ringkas maksudnya dia cuma ada satu unsur sahaja. Okay, ion poliatomik adalah bila dia terdiri daripada lebih daripada satu ion. So di sini dia ada 6 ion. Okay, so ini adalah ion polyatomik. So kalau ion polyatomik, jumlah nombor pengoksidaan itu adalah sama dengan charge. Right, so di sini 2 negatif charge dia, so jumlah dia adalah negatif 2. Okay, then slowly kita pecahkan. Okay, memandangkan kita mau cari karbon dan karbon itu ada 2. So 2 karbon tambah dengan 4 sebab ada 4 oksida. Okay, nombor pengoksidaan oksida adalah negatif 2 equals to negatif 2. So bila kamu sudah dapat simplification ni di sini, okay, kamu sepatutnya tengok 2C tolak 8 sama dengan negatif 2. So bila kamu pindahkan negatif 8 ni ke sebelah, dia akan jadi positif 8. Negatif 2 tambah 8, kamu akan dapat positif 6. So nombor pengoksidaan karbon adalah positif 3. Okay, boleh ikut yang ini? Boleh. Okay, so di sini yang tepi yang madam tulis ni adalah soalan-soalan daripada buku modul, right? So antara ke-5 benda ni, ada yang kamu ada masalah untuk cari jawapan dia? Anyone mau volunteer untuk bagi jawapan satu-satu ni? So kita tengok betul ke tidak? Okay ni, kromium ni, apa dia punya nombor pengoksidaan bagi CR? Siapa yang sudah buat? Negatif 6. Negatif 6. Okay, so that is why ini kita panggil sebagai dikromat 6. Okay, dikromat 6 sebab dia punya nombor pengoksidaan adalah 6. Alright, so nitrogen dalam amonia berapa dia punya nombor pengoksidaan? Negatif 3. Positif 3. Yes, betul. Alright. So next, siapa yang mau volunteer untuk bagi jawapan nombor pengoksidaan karbon dalam karbon dioksida? Anyone? Positif. Positif. Yes, betul. Positif 4 jawapannya. Alright. And next kita tengok untuk ion nitrat. Berapa nombor pengoksidaan nitrogen dalam ion nitrat? 6. Positif 6. Positif 5. Positif 5. Positif 5. 5. Positif 5. Okay, careful, mungkin ada yang tersebut positif 6 sebab kamu tidak nampak charge dia di atas, right? So charge dia ni negatif 1. So positif 6 tolak 1, kamu akan dapat positif 5. Okay, last but not least, nitrogen dioksida. Nombor pengoksidaan nitrogen adalah? 4. Positif 4. Hai, Jadi 4. Positif. positif 4.
Alright, so hopefully kamu semua dapat jawapan yang sama. So kalau kamu dapat jawapan yang sama, which means kamu tiada masalah untuk pengiraan. Okay, those yang masih ada masalah, you can repeat back pengiraan itu. And kalau masih ada masalah nanti boleh text madam personally lah dan kita tengok. Right, so ini baru pengiraan untuk setiap satu bahan. Okay, tapi macam mana kamu apply di dalam persamaan kimia? Alright, so kita tengok ini adalah salah satu contoh pengoksidaan yang mana kita ada karbon terbakar dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Okay, so yang first ni agak senang sebab karbon adalah atom, so it's zero. Oksigen adalah molekul, so dia adalah kosong. Okay, tapi bila dia berubah di sini, of course oksida sentiasa negatif 2. Okay, yang kamu kena cari adalah nombor pengoksidaan karbon. Okay, so bila kita buat pengiraan, kamu akan dapat karbon itu adalah positif 4. So apa yang madam selalu buat adalah madam akan tulis di sini. Okay, madam walaupun sudah ada tulis satu persatu di bawah tu, madam akan tulis directly di sini untuk nampak lebih jelas. Okay, so karbon ada pertambahan nombor pengoksidaan daripada kosong kepada positif 4. Okay, so memandangkan ada pertambahan dia daripada kosong kepada positif 4, so dia mengalami pengoksidaan, which means dia adalah ejen penurunan. Okay, manakala untuk oksigen, dia berubah daripada kosong kepada negatif 2. Okay, which means itu adalah penurunan nombor pengoksidaan, menunjukkan bahawa dia mengalami penurunan. So ini adalah ejen pengoksidaan. Okay, madam kena highlightkan sikit lagi balik di sini. Ejen sentiasa adalah bahan lah. Okay, bila kita cerita pasal ejen, dia sentiasa kamu kena tengok bahan tindak balas. Jangan tengok hasil tindak balas. It's always dia punya bahan tindak balas. Right, so this one is another one contoh yang madam bagi. So ini adalah kuprum 2 oksida bertindak balas dengan hidrogen. So kuprum 2 oksida bertukar kepada kuprum, hidrogen bertukar kepada air. Okay, so let's look at this one. Ini bermula daripada ion. So memandangkan dia adalah ion ringkas, so kita akan directly ambil dia punya cas. Okay, kuprum 2 positif, so nombor pengoksidaan adalah positif 2. Okay, dia bertukar kepada atom, which means daripada positif 2 bertukar kepada kosong. So dia mengalami, dia mengalami penurunan nombor pengoksidaan. Okay, so ini adalah penurunan yang mana itu adalah sebagai ejen pengoksidaan. Different dengan air yang mana daripada kosong sebab dia molekul, dia bertukar menjadi sebatian yang mempunyai cas. Okay, ion hidrogen adalah satu positif, so cas dia, nombor pengoksidaan dia adalah positif 1. So rewrite di sini, kosong naik kepada positif 1. So pertambahan nombor pengoksidaan itu menunjukkan dia mengalami pengoksidaan. So dia adalah ejen penurunan. Okay, so the last one di sini. Siapa mau tolong explain ni? Kita tengok dulu. Vexter, ada pula Vexter hari ni. Vexter tolong explain. Mana Vexter? Hello. Okay, Vexter cuba explain ni. Magnesium kosong. Okay, magnesium kosong. Terus terus dia pergi Siapa lagi yang kosong? Okay, terus dia pergi mana? magnesium klorida klorida tu Okay, betul. dia pergi klorida, Berapa cas ion magnesium? dua positif Okay, 2 positif. Okay, so since dia adalah ion ringkas, nombor cas itu sama dengan nombor pengoksidaan. So berapa nombor pengoksidaan untuk ion magnesium? 2 2, tapi apa dia punya integer? Positif ke negatif? negatif Positif. negatif Ikut dia punya cas. oh positif
Positif positif, 2. positif. So perubahan di situ daripada Kosong, positif 2. okay. So di sini apa yang berlaku dengan nombor pengoksidaan tu? Dia bertambah. Alright, so pertambahan nombor pengoksidaan. Okay, so kalau nombor pengoksidaan bertambah, dia mengalami Pengoksidaan, pengoksidaan. So dia adalah agent reduction, betul. penurunan. Reducing agent. Okay, so very good. So explain pula untuk asid hidroklorik di sini, HCl. Kalau di bawah tu, kalau tengok tu hydrogen, dia kan atom. HCl. Oh, saya tengok yang H2 tu kan. H2 ni molekul. So kalau dia molekul berapa? Kosong. Okay, kosong. Alright. So kalau untuk HCl? Kalau HCl, dia 2 negatif. 2. Okay, so always tengok dia punya cas. Okay, so contoh ion hidrogen. Berapa cas untuk ion hidrogen? Positif 2. Okay, positif. Satu je. Positif. Positif saja. Okay, so hidrogen ion dia adalah H positif. So berapa nombor pengoksidaan untuk hidrogen di sini? 1. Positif 1. 1. Right, so perubahan dia adalah dari 1 ke 0. Positif 1. Okay, positif 1 ke 0. So dia mengalami penurunan. Reduction. Okay, nombor pengoksidaan. So dia adalah reduction. So dia adalah agent. Agent apa? Oksidan. Agent pengoksidaan. Right. So Vex aku kena revise balik aku macam tak yakin dia ni menjawab. Alright, thank you Vexter. Okay. Alright. So itu adalah semua takrifan dia, 4 takrifan. Ada siapa-siapa yang ada masalah setakat ini? Dadah. Alright. Okay, so kita ada dalam 10 minit lagi. Madam akan cuba rush sikit lah. Okay, so this one. Bukan semua tindak balas redox. Okay, ada tindak balas yang kita tidak consider sebagai redox. Okay, 2 tindak balas yang bukan redox adalah peneutralan. Ini bukan penyesaran ni. Silap. Bukan penyesaran, Madam salah tulis. Pemendakan. Okay, so kenapa kita tidak consider dia sebagai tindak balas redox? Okay, first, dia tidak memenuhi mana-mana takrifan. Okay, tiada kehilangan oksigen, tiada kehilangan hidrogen yang ketara yang kita nampak. So what happens here is mostly kita akan explain daripada dia tiada perubahan nombor pengoksidaan. Okay, so kalau kita tengok natrium hidroksida meneutralkan asid hidroklorik. Mulanya dia adalah positif 1, tapi di hujung pun dia masih kekal positif 1. Oksida negatif 2, hujung pun dia masih kekal negatif 2. Okay, and yang lain pun sama. Tiada perubahan nombor pengoksidaan. That is why peneutralan dan pemendakan tidak dikonsider sebagai redox. Okay, so yang ini boleh ikut kan? Boleh, Madam. Okay, so next one yang Madam akan highlightkan lebih adalah kepada penamaan, right? So usually penamaan ni lebih kepada unsur peralihan dan juga unsur bukan logam. Okay, kalau macam contoh logam-logam lain, kalium, aluminium, magnesium, itu mostly ada 1 nombor pengoksidaan sahaja. So naming dia tidak masalah. Contoh kalium oksida, magnesium oksida. Sebab dia cuma ada 1 nombor pengoksidaan, so tidak masalah. But bila kita tengok unsur-unsur peralihan, so unsur peralihan yang Madam pilih di sini adalah ferrum. Okay, as you can see, kiri dan kanan ni dua-dua adalah ferrum.
ferrum klorida, ferrum klorida. Tapi formulanya berbeza. Okay, so bila kita buat pengiraan nombor pengoksidaan ferrum di sini di sebelah kiri ni ada dua nombor pengoksidaan ni positif 2. Okay, untuk di kanan nombor pengoksidaan adalah positif 3. So daripada situ kita boleh buat penamaan dia berdasarkan nombor pengoksidaan. So ini explanation dia kenapa unsur peralihan mempunyai nombor pengoksidaan berbeza. Okay, so untuk yang kiri nama dia adalah ferrum 2 klorida. Untuk yang kanan adalah ferrum 3 klorida. So it would refer kepada nombor pengoksidaan ferrum di sini. Okay, so itu adalah contoh kalau kita ambil unsur peralihan. Okay, satu lagi madam bagi tahu tadi adalah unsur bukan logam. So dalam kes yang di bawah ini, unsur bukan logam yang kita ambil adalah sulfur. Ini asid sulfurik. Yang sebelah kiri adalah asid sulfurus. Okay, dua-duanya mempunyai formula yang hampir sama. Okay, this is still considered acid sulfuric sebenarnya, tapi disebabkan nombor pengoksidaan dia berbeza. Di sini sulfurnya adalah 6, di sini sulfurnya adalah positif 4. Okay, so penamaan IUPAC dia secara standard H2SO4 kita panggil sebagai acid sulfuric 6. Manakala H2SO3 kita panggil sebagai acid sulfuric 4. Okay, again reason dia sebab nombor pengoksidaan sulfur itu berbeza. Okay, so ini contoh dia. So yang di bawah ni, can you identify berapa nombor pengoksidaan untuk PB dalam PBO dan juga PBO2? Okay, anyone wants to try this one? Kalau yang sudah ada jawapan, you can just tell me berapa nombor pengoksidaan plumbum dalam PBO. Berapa nombor pengoksidaan plumbum dalam PBO2? 2 sama 4 kami. Baik. Mana ada 2 dengan 4? Itu hanya nombor, integer dia mana bang? Oh, positif 2, positif 4. Okay, positif 2 dan juga positif 4. Alright, very good. Thank you very much. Okay, so macam mana kamu dapat positif 2 dan positif 4? Of course kamu kena buat steps yang ini. Okay, tapi di sini walaupun dia dua-duanya adalah plumbum oksida, okay, tapi penamaan dia, jadi PBO ni kita akan panggil sebagai plumbum 2 oksida. Right? So PBO2 kita akan panggil sebagai apa? Apa nama binatang ni? Plumbum 4 Plumbum 4 oksida. Yes, very good. Plumbum 4 oksida. Okay, so thank you yang memberi respon. Redundant sudah kamu punya jawapan tadi. Alright, so hopefully that one senang okay, and madam ada masukkan sikit di sini tindak balas untuk persamaan tindak balas redox. Okay, so mungkin kamu belum berapa nampak sebab kita belum masuk kepada satu-satu tindak balas yang memerlukan benda ni. Tapi it's not wrong untuk madam perkenalkan directly lah. Okay, so contoh di sini ini adalah tindak balas penyesaran. Okay, so sometimes kamu akan diminta untuk tulis persamaan full. Okay, ada masanya kamu akan diminta untuk tulis setengah persamaan pengoksidaan ataupun setengah persamaan penurunan. Dan yang paling penting kamu kena tulis di sini yang selalu diminta adalah persamaan ion. Okay, so I'll just give you an overview di sinilah. Okay, ini sudah kamu diberi persamaan, so should be no problem. And daripada sini, kamu boleh identify sebenarnya siapa yang mengalami pengoksidaan dan siapa yang mengalami penurunan. So, I will not explain again kenapa magnesium itu mengalami pengoksidaan sebab madam sudah tulis di sini. Okay, kamu sepatutnya sudah baca tadi. Okay, cuma madam kena ajar kamu di sini macam mana kita pecahkan persamaan yang panjang itu kepada persamaan setengah. Okay, so let's look at this one. Magnesium bertukar kepada magnesium nitrat, which means daripada atom dia menjadi ion. Okay, untuk menyeimbangkan di sini dia mendermakan elektron. Okay, untuk persamaan penurunan, argentum, okay ni, AgNO3, dia dalam bentuk sebatian, which means dia dalam bentuk ion. Okay, so argentum akan menerima satu elektron untuk membentuk atom argentum. So if you look at persamaan pengoksidaan dan juga penurunan, elektron dia tidak sama.
Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena make sure kedua-dua elektron itu adalah sama. So sini 2, sini 1. What you need to do adalah darabkan yang bahagian ini, persamaan penurunan itu dengan 2. When I say darab, bukan kamu darab elektron je, kamu kena darab semua. Ion argentum darab 2, elektron darab 2, atom argentum pun kamu darab 2. And notice di sini macam mana Madam tulis dia punya persamaan. I will always start dengan melukis anak panah. Okay, bila kamu melukis anak panah itu dahulu, kamu boleh dia punya susunan bahan dan juga hasil tu cantik. Okay, bahan semuanya tersusun di sini. Hasil semuanya tersusun di sini. Is better that way lah. Lebih cantik untuk kamu tengok. Okay, so what happens here adalah manakala kita sudah darab 2, so kita boleh cancel out. Okay, so untuk mendapatkan persamaan ion, what you need to do adalah kamu kena rewrite sahaja, tulis semula. Tariklah yang atas ni semua turun ke bawah. So 2 ion argentum bertindak balas dengan atom magnesium untuk membentuk ion magnesium dan juga 2 atom argentum. Okay, so ada masalah di sini, boleh ikut? Mau habis sudah kita ni. Boleh, Madam. Alright, so thank you for the response. So this one adalah the last one. Okay, ini actually dua-dua soalan ni daripada kamu punya buku modul. Okay, so although this time around Madam tidak bagi jawapan untuk modul itu, kamu boleh cari semua jawapan dia daripada nota ni lah. Right, so kita tengok di sini, this is the last part. 2 aluminium tindak balas dengan sulfat dan juga 3 mol kuprum. Okey, siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan, kita tentukan daripada dia punya penerimaan dan juga pendermaan elektron. Okey, so daripada persamaan ini, you can identify yang mengalami pengoksidaan adalah aluminium sebab dia menderma elektron. Dan kuprum 2 akan mengalami penurunan sebab dia menerima elektron. So kalau macam tadi, kamu cuma perlu darabkan satu persamaan sahaja. But this time around, disebabkan number dia ni tidak sama dan kita tidak boleh darab satu sahaja. So ikut matematik, kita kena cari gandaan sepunya terkecil. Okay, gandaan sepunya terkecil. So 3 dan 2, gandaan sepunya terkecil dia adalah 6. Okay, so untuk jadikan ini 6, kita kena darab 2. Untuk jadikan yang bawah ni 6, kita kena darab 3. So what I wrote here, semuanya sudah didarab lah. Okay, so di sini baru kita nampak jumlah elektron dia sama, kiri dan kanan. So bila elektron kiri dan kanan sudah sama, baru kita boleh potong ataupun kita boleh cancel out. Right, so sudah cancel out, baru kita rewrite lah. 3 kuprum 2, 2 aluminium, 2 ion aluminium tambah dengan 3 kuprum. Alright, so far so good. Ada siapa-siapa yang ada masalah? Boleh, Madam. Okay, so kalau semuanya tidak masalah, I think you can raise up your hand, boleh angkat tangan. Madam akan end presentation. Siapa yang belum angkat tangan ni? Dapat angkat, Madam. Alright. Terus pada tengok lagi yang lain, di manakah kalian? Ramai lagi yang dah angkat ni, di manakah kalian?
Alright, so rasanya hampir semua sudah angkat tangan. Belum check lagi. Ada juga yang dah angkat. So okay lah, mungkin ada problem here and there. Okay, so before I end the class, I would just like to remind, I'm not sure macam mana kita punya exam. Might be kamu exam online ataupun tidak, nanti kita tengok lah. Okay, oh sorry, madam off recording dulu.